Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadrati sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila arwahi abaihi wa ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin salawatullahi wa salamuhu alaihi wa alaihim ajma'in wa ala ali kulli wa sahabati wal qarabati wa tabi'in wa tabi'it tabi'in bi ihsanin ila yaumiddin wa ila arwahi walidina wa muallimina wa zawil huquqi alaina ajma'in wa khususan ila hadrati Syekh Abdul Ghani wa Syekh Umar Yusuf bisiril Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya law an hadana Allah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasulun ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita sama-sama panjatkan syukur kehadiratillah subhanahu wa ta'ala yang dengan limpah dan kurnianya diizin oleh Allah subhanahu wa ta'ala kepada kita pada malam ini untuk sama-sama kita menyambung kuliah pengajian kita yang lama terhenti. Itulah kitab Risalatut Tauhid. Kita ada lagi tahu? Gila ke hilang lah? Lama dah. Kat 4 bulan. Baik. Jadi moga-moganya dengan sambungan inilah maka bersambung juga hati kita berpaut kepada pengajian ilmu dan kepada kecintaan kita pada rumah Allah masjid. Maka dengan sebab kecintaan inilah akan membuat hati yang ikhlas. Maka dengan keikhlasan itulah Allah masukkan kita semua ke dalam syurganya nanti di hari akhirat kelak, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati pengurusi masjid dan seluruh saf kepimpinannya, para imam, para bilal, tok-tok syiah yang tak dapat kita nak sebutkan namanya satu persatu, yang amat-amat disanjungi para asatizah, alim-alim ulama, tuan-tuan guru, ustaz ataupun ustazah yang hadir, yang mungkin hadir pada malam ini, mohonlah ditegur kepada hamba yang fakir dalam bidang ilmu ini. Sekiranya apa yang disampaikan dan dikongsikan ada salah dan silapnya, yang kita kasihi ayah-ayah, ibu-ibu, pemuda-pemudi muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Kalau tak silap saya lah, sambung di muka surat 13. Ada pun iktikad yang tiada putus. Betul? Kat mana? Muka surat. Oh, sifat wajib bagi Allah. Ya ni? Oh, masuk sini dah. Betul. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana wa iyyakum bi ulumihi fid daraini amin ya rabbal alamin. Kata pengarang kitab, kenyataan yang keempat, ta'rif sifat-sifat yang wajib bagi Allah Ta'ala adalah sifat yang wajib bagi Allah Ta'ala yang wajib diketahui dengan tafsir itu, iaitu 20 sifat. Baik, sebelum kita masuk tu kita nak faham dulu. Ni dibahagikan pada bahagian yang keempat pula. Bab yang keempat, kenyataan yang keempat.
Ta'rif sifat-sifat yang wajib bagi Allah Ta'ala. Sifat-sifat yang wajib bagi Allah Ta'ala tu maksudnya itu wajib pada akli, wajib pada akal. Allah mesti kena ada, bukan mesti kena ada, tapi mesti ada sifat ni. Yang dikatakan Allah, yang dikatakan Tuhan, yang kita sembah tu la ilaha illallah. Ilah tu mesti ada sifat ni. Kalau tak ada, maka tak layak menjadi Tuhan. Maka itu bukan Tuhan. Jadi Allah yang kita sembah memang ada sifat ni. Itu yang dimaksudkan sifat-sifat yang wajib bagi Allah Ta'ala. Bukan maksud wajib tu kena buat. Wajib yang kena buat tu kita. Tu panggil wajib pada syarak. Macam wajib semayang, kena semayang. Suka tak suka, malas tak malas, kena semayang. Ada pun maksud sifat yang wajib bagi Allah, bukan Allah kena buat, tapi sifat tu mesti ada pada Allah. Mesti ada pada Allah. Itu maksud dia. Kemudian dia kata adalah sifat yang wajib bagi Allah Ta'ala. Ya, kita baca pelan-pelan satu-satu. Adalah sifat yang wajib bagi Allah Ta'ala, yang kita sebut tadi tu, yang mesti ada pada Allah Ta'ala. Kemudian yang wajib diketahui. Wajib nombor 2 pula disebut. Yang wajib diketahui. Wajib diketahui itu artinya wajib pada syarak. Wajib yang mula-mula tu wajib pada akal. Dia beza. Ulang balik lah, takut dah tak ingat. 4 bulan dah. Tak boleh keluar mana kan. Dalam Islam, hukum dia ada 3. Dalam agama kita ni, hukum ada 3, iaitu hukum akal, hukum syarak, hukum adat. Kita ringkas-ringkas lah, bagi ingat balik. Hukum akal tu maksudnya pakai akal kita fikir. Itu panggil hukum akal. Dan hukum akal juga artinya hakikat yang sebenar. Apa yang sebenar? Dari segi yang sepatutnya. Adapun hukum syarak, hukum yang bersandar kepada Quran, hadis, ijma', qiyas. Itu panggil hukum syarak. Sama ada logik ke tak logik pada akal, kena ikut syarak. Faham? Contoh dia macam fagsilu wujuhakum. Bila kita terkentut batal wuduk kan, kita kena basuh muka. Tu pakai syarak. Sebab tak boleh pakai akal bab tu. Kalau pakai akal, dia tak sapu muka, dia pergi sapu punggung. Tengok duduk kat kolah, selak kain melekat sapu. Kawan dia tanya, "Mat, buat apa?" "Aku kentut." "Dah tu buat apa sapu punggung?" "Dah, yang buat kerja kan punggung. Punggung yang kentut kan, tu aku sapu punggung." Tu panggil mazhab punggung namanya. Ada pula ikut syarak Walaupun logiknya kan punggung yang kentut itu logik, ni syarak. Bila syarak, tengok ayat Quran, tengok hadis Nabi. Bila tengok tu, fagsilu wujuhakum, hendaklah kamu basuh muka kamu. Biar tak logik pun, itu bahagian hukum syarak nama dia. Kemudian ada yang ketiga, dipanggil hukum adat. Hukum adat ni adat kebiasaan. Kebiasaan berlaku. Contoh, gula itu manis, pisau itu memotong, api itu membakar. Tu semua panggil adat. Biasanya apa-apa yang kena api mesti hangus terbakar. Biasanya itu panggil biasa. Biasa-biasa tu panggil adat. Tapi dalam bab masalah hukum adat, Allah Maha berkuasa untuk melakukan mencari adat. Dipanggil mencari adat. Maksud mencari adat, patutnya jadi macam tu, Allah boleh buat tak jadi macam tu. Macam kita sebut tadi, api membakar, ada adat, itu panggil hukum adat. Tapi Allah berkuasa untuk buat api tidak membakar. Kisah Nabi Ibrahim alaihissalam, api tapi tidak membakar Nabi Ibrahim. Tapi mencari adat ni bukan satu benda yang biasa berlaku. Dia kadang-kadang sahaja. Bila ada ketika sahaja, mungkin satu dalam 1000, satu dalam sejuta baru terjadi. Tu. Biasanya yang menang pilihan raya jadi kerajaan, tiba-tiba mencari adat. Ni pun cari adat enggak? Tak menang pilihan raya jadi kerajaan.
Baru nampak, baru faham tak? Tu. Dia gitu. Jadi 3 hukum ni. Jadi wajib yang pertama dalam kitab ni dia kata adalah sifat yang wajib bagi Allah Ta'ala. Wajib pertama tu wajib pada akal. Pada akal kita pegang, Allah mesti ada sifat-sifat ni. Kerana kalau kita kalau kita tolak sifat-sifat ni pada Allah, maka akal kita sebenarnya mereng. Maka tak boleh diterima akal nak kata sifat tu tak ada pada Allah. Saya buat contoh lah, takut tak nampak. Contoh kita ambil sifat pertama yang kita nak belajar lagi. Contohnya wujud. Wujud tu maksudnya ada. Allah tu ada. Nak menafikan wujud, akal kita mereng. Kita nak kata Tuhan tu tak wujud. Gila apa? Kalau Tuhan tak wujud ni macam mana semua boleh ada ni? Tu maksud sifat yang wajib pada akal. Pada akal tak boleh terima nak kata benda tu tak ada. Tu maksudnya wajib pada akal. Benda yang ada dikata ada, benda yang tiada dikata tiada. Itulah maksudnya hukum akli, hukum akal. Sebab apa? Sebab kita buat apa pun atas muka bumi ni atas menggunakan panca indera. Kemudian panca indera kita akan sampaikan mesej tu kepada otak. Dalam otak kita tu inilah berfungsi akal, maka akal tu berfikir sama ada benda tu boleh diterima atau tak boleh diterima. Sebab tu dalam masalah ketuhanan, memang kita rujuk syarak tapi juga rujuk akal. Dari situlah kita boleh menarik orang bukan Islam kepada Islam. Walaupun kita tak baca ayat Quran, tak baca hadis Nabi, kita pakai akal. Contoh, dia pergi sembah topekong, kan? Kita tanya, awak banyak tangan ni? Tangan banyak, susun kanan kiri. Kita tanya, awak banyak tangan? Tuhan banyak kerja, dia kata. Tuhan banyak kerja, tangan kena banyak. Lepas tu kita tanya juga, habis kalau semua tangan dia dah buat kerja, lepas tu ada benda lagi yang dia belum buat, macam mana nak buat? Makhluk banyak atas muka bumi. Itu akal. Dia pun fikir, kalau macam tu tambah lagi tangan lah. Apa bengong tambah tangan Tuhan sendiri? Patut Tuhan lah buat kamu buat ke Tuhan? Ini bukan Tuhan lah ni. Itu akal. Padahal kita tak pakai ayat Quran lagi, tak pakai hadis lagi. Itu panggil pada sudut akal. Lama-lama kalau akal dia waras, dia pun akan terfikir. Sebab tu zaman lah banyak di negara kita ni, China, India, yang educated sikit lah, yang mengaji tinggi, kadang-kadang dia sendiri pun tak percaya dengan agama dia. Sebab tu kalau kita perasan, Cina banyak tinggalkan Buddha dan dia masuk Kristian. Hindu pun sama, banyak tinggalkan Hindu kemudian masuk Kristian. Yang banyak Cina, India sekarang Kristian. Maknanya mereka boleh tinggalkan agama dia. Cuma timbul persoalan, bila dia tinggalkan agama dia, dia ada 2 pilihan, Islam atau Kristian. Kenapa dia pilih Kristian? Kerana Kristian ni menunjukkan keduniaan. Boleh bagi duit, boleh bagi ni. Jadi mubalih dia saja berapa gaji? Jadi pendakwah untuk Kristian, menyampaikan dakwah Kristian, berapa banyak gaji? Jadi pendakwah Islam, sampul lah. Kan? Lepas tu kalau fikir dunia, fikir duit, habis ikut Kristian lah. Tak boleh lagi kaya. Tak, tapi Islam ajar kita bukan target kita, matlamat kita bukan dunia. Dunia ni tempat pijak, tempat lalu. Tapi matlamat destinasi akhirat. Bila akhirat, tak kisah walaupun nampak Kristian lebih menguntungkan, itu dunia. Kita nak menguntungkan akhirat. Dunia sementara sahaja, fana, akan hancur. Itu. Jadi logik memang mereka tak boleh terima. Itu maksudnya wajib pada akal. Kemudian dia kata adalah sifat yang wajib bagi Allah Ta'ala. Maknanya wajib pada akal, Allah mesti ada sifat-sifat ni yang wajib diketahui. Yang wajib yang kedua dalam ayat dalam kitab ni, itu maksudnya wajib pada syarak. Bila sebut wajib pada syarak, dia hukum taklifi 5. Wajib, sunat, harus, makruh, haram. Itu bahagian hukum syarak. Kan? Jadi bila wajib pada syarak apa dia? Ma yusabu ala fa'iluhu wa yu'aqabu ala tarikuhu. Buat dapat pahala, meninggalkannya boleh dosa. Maknanya yang wajib diketahui dengan tafsir. Maknanya kita kena tahu sifat-sifat ni.
Tak kena tu kena wajib, bukan kena sunat. Bila kena wajib, kalau tak tahu berdosa. Dan dosa kan kecil, besar. Ini banyak orang terlepas pandang. Kan? Lepas tu kalau kita buat majlis makan-makan ke atau kita, nanti tengok minggu depan ni mayang raya penuh masjid. Sampai belakang tu penuh. Tapi bila time semayang biasa orang buat kuliah ni tak penuh pula. Sebab apa? Sebab dia anggap kuliah ni tak apa, tak penting pun. Kan? Ada, tak ada sudah. Kan? Dia tak rasa penting. Padahal hukum mengaji ni, lagi-lagi hukum ilmu tauhid ni, mengaji dia, hukum dia wajib. Bila wajib, lebih wajib lagi, lebih berat wajib dia itu, lebih berat daripada wajibnya semayang. Kerana dalam hadis sebut al-ilmu imamul amal wal amalu tabi'uhu. Ilmu itu imam kepada amal dan amal itu pengikut dia. Jadi siapa duduk depan? Ilmu depan, amal belakang. Amal mesti ikut ilmu. Tapi kalau kita tak ada ilmu, macam mana nak beramal? Maka kalau kita beramal juga tanpa ilmu, takut-takut amalnya salah. Penat saja semayang tapi tak kenal Tuhan yang disembah. Kalau setakat sebut nama Allah, acang mutusami boleh sebut Allah, betul tak? Kita pergi pasar, pergi kedai ke apa, nampak ada orang apek jual sayur, acang tanya, itu Tuhan orang Islam apa nama? Allah lah. Dia boleh sebut Allah. Cuma pelat lah sikit. Kita tanya kedai sebelah orang Melayu, nama Ahmad. Mat, Tuhan orang Islam nama apa? Allah lah. Lepas tu kita pergi balik ke apek tu. Apek tadi you sebut betul lah Allah. Tapi nak tanya, itu Allah macam mana? Sifat dia macam mana? Ayah, dia kata. Itu saya tak tahu. Itu lu tanya lu punya ustaz mah, dia kata. Kita tanya Ahmad jual daging tadi kedai sebelah. Mat, tahu dah Tuhan orang Islam ni Allah. Dak sifat Tuhan macam mana? Sifat Allah ni. Ahmad pun kata ayah. Ahmad pun ayah juga. Dia kata aku pun tak tahu. Dah apa beza Ahmad dengan Acong tadi? Lepas tu tukar nama Ahmad Chong. Jadi biar kita ada beza antara kafir dan juga Islam. Jadi wajib kena tahu. Dan kalau kita tak ambil tahu dan kita tak belajar, tak alim tak apa, dia tak sebut wajib alim. Dia tak kata wajib menjadi ustaz, wajib menjadi tok guru, wajib menjadi ulama. Tak ada. Dia kata wajib diketahui. Sekadar tahu saja. Tahu ni macam mana? Dengar. Tak buat kitab pun tak apa. Ada. Tak contohlah. Itu pun kira tahu. Maknanya dia pernah dengar. Pernah dengar ustaz sebut ni, wujud ni. Tu dipanggil golongan mustami'an, golongan mendengar, kata tok guru kami. Mustami'an. Kalau golongan mengaji dipanggil muta'alliman, orang yang mengaji. Tu tak apalah, dengar pun jadi daripada tak dengar langsung. Jadi hukumnya berat, boleh pahala, meninggalkannya boleh dosa. Banyak orang kadang-kadang minta maaf cakap, orang masjid sendiri pun bila nampak geng makpit minum arak, bodoh ni, puak-puak bodoh ni minum arak ni, dosa ni. Tengok nampak orang tak tutup aurat, dosa betul, memang dia dosa, dia buat maksiat. Jangan kita nampak maksiat tu hanya zina. Maksiat ni asi, perkara-perkara dosa. Yang ni minum arak dosa, main judi dosa, tak semayang dosa. Tapi kita lupa, tak mengaji pun dosa. Ada orang dia kaki masjid, tapi bila dia kuliah dia cabut dulu. Orang kata macam mana ayat tu? Macam mana buah keranji dalam apa, macam mana pantun lupa pula. Nantilah tunggu dia dah masuk, dia datang lagi. Apa nama? Sorong papan tarik papan, buah keranji dalam perahu. Suruh makan dia makan, suruh ngaji dia tak mau. Kan? Gitu ubah. Sorong papan tarik papan, buah keranji dalam lori. Suruh makan dia datang makan, suruh ngaji dia lari. Jadi berat ni.
Sebenarnya dia tak sedar. Orang yang tak mengaji ni, hukum mengaji ilmu fardu ain. Fardu ain ni 3, tauhid, fiqh, tasawuf. Dia tak mengaji 3 ilmu ni, dia kalau dia mati dalam keadaan tak mengaji, maka matinya mati fasik, walaupun kopiah 4 lapis atas kepala. Kan? Walaupun kain ridak jerut leher terus, walaupun tasbih penuh di jari, walaupun janggut sampai ke lutut. Nah, tapi kalau dia tak mengaji 3 ilmu fardu ain, mati dalam keadaan fasik. Mati fasik macam mana Ustaz? Mati sama taraf geng mabuk arak, mati sama taraf geng judi, mati sama taraf dengan ahli-ahli maksiat yang lain. Sebab meninggalkan majlis ilmu dikira maksiat. Sebab apa ni? Dalam kitab sebut wajib diketahui dengan tafsir. Lepas tu pula wajib belajar tu pula dengan cara macam mana? Dengan tafsir, dia kata. Sini dia tulis tafsir. Maka maklum kita sini murad ni maksudnya maksud dalam kitab. Bila disebut dengan tafsir, maknanya di situ ada 2. Belajar tentang makrifah ni, belajar tentang sifat Allah ni, dia dengan 2 jalan atau 2 kaedah. Satu dipanggil tafsili, satu lagi dipanggil ijmali. Okey. Ijmali tu maksudnya rangkuman. Tafsili maksudnya satu-satu, detail. Tafsili detail tu satu-satu, wujud, kidam, bakok sampai cukup 20. Tu panggil tafsil. Adapun ijmal ni dia rangkum semua. Rangkum macam mana? Kita berpegang Allah bersifat dengan segala-gala sifat kamalat. Semua sifat kesempurnaan milik Allah. Adapun sifat kekurangan tidak ada pada Allah. Itu ijmal. Maknanya dia tak cerita semua. Dia tak cerita satu-satu. Dia simpulkan seluruh je. Seluruh sifat yang terpuji, seluruh sifat yang sempurna, semuanya milik Allah. Itu panggil ijmal. Tapi tafsir kena kenal satu-satu. Wujud tu apa, kidam tu apa, baqa' tu apa, sampailah kaunuhu mutakalliman. Semua sekali tu 20 tu. Jadi dia kata yang wajib sini wajib diketahui dengan tafsir, bukan ijmal. Maknanya wajib kita kena tahu dengan cara satu-satu. Wujud kena kenal, kidam kena kenal, baqa' kena kenal sampai habis. Satu-satu. Orang dulu-dulu, nenek-nenek moyang kita dulu mengaji bab ni, fokus kat ni, sifat 20 ni. Duk main sifat 20. Zaman dah koi moden, dunia semakin sibuk. Kan? Bila kata awak tak ngaji, Allah Ustaz, tak sempat Ustaz, mesyuarat banyak ni nak pergi Amsterdam pula ni. Amsterdam. Nampak? Lepas tu pergi UK. Mana UK? Ulu Kelang. Lepas tu mana pula? KL. Mana KL? Kandang Lembu. Kan? Sibuk sampai tak dan nak ngaji. Bila nak ngaji? Saya pergi pencen lah. Bukan kata siapa ni, contoh. Pergi pencen lah. Kalau dan pencen boleh datang masjid, okey lagi. Kalau takut tak dan, pencen malaikat Israel dulu. Tak dan apa dah. Lepas tu nak bawa apa jumpa Allah Ta'ala. Ni wajib diketahui dengan tafsir. Berat hukum dia. Kena mengaji satu-satu. Tak apalah. Kalau kita dah mengaji dulu, ini sebagai ulangan. Kalau belum, kita ambil beratlah perkara ni. Kerana ini diberatkan di dalam hukum hakam agama kita. Dengan tafsir itu, iaitu 20 sifat. Jadi yang wajib kita kena tahu 20 sifat. 20 sifat tu satu pandangan, satu kaul kata. Satu kaul lagi kata sekurang-kurang 13. Itu kaul Imam Abu Hasan Al-Asy'ari. Kerana Imam Abu Hasan Al-Asy'ari dia bawa sampai 13 sahaja. Kemudian ditambah oleh Imam Abu Mansur Al-Maturidi, dia tambah lagi 7, maka jadilah 20. Maka kesepakatan ulama kata kena mengaji 20-20 ni. Sekurang-kurang 20 ni kena ada. Lebih tak payah, 20 ni saja. Jadi sebelum kita nak masuk, nak faham dulu sifat Allah. Jangan kita salah faham, sifat Allah tu 20 je. Dah. Sifat Allah tidak terkira. Dah 20 tu, 20 tu wajib kita kena tahu. Sekurang-kurang itulah dia. 20 tu wajib kita kena tahu. Dan sifat Allah semua sekali, mana aku tahu, tak terkira banyak. Ada satu orang ustaz,
dia nak ambil tauliah mengajar, tauliah jabatan agama. Jadi pergilah jabatan agama interview. Ustaz yang jabatan agama tu interview dia, tanya, ustaz ni ustaz pondok. Ustaz nak ambil tauliah ni dalam bab apa? Bahagian apa? Ustaz nanti nak mengajar kat masjid, bahagian apa? Ustaz pondok kata bahagian tauhid lah. Tak apa dah. Kalau bahagian tauhid, ana tanya tauhid lah, soalan tauhid lah. Boleh. Jadi soalan pertama dia pun tanya. Soalan pertama, ustaz, berapakah sifat Allah? Ustaz pondok ni pening. Dia pun tunduk, jajak pandang atas, kelepok mata. Nak cabut kopiah garu, pasang balik. Menung lama, kat 5 minit, 10 minit kak. Ustaz jabatan agama pun tanya, ustaz tak tahu ke? Ustaz pondok kata, memang aku tak tahu. Dah ustaz tahu, dia tanya balik ustaz tu. Ustaz jabatan agama kata, mestilah saya tahu. Saya ustaz jabatan agama, mesti saya tahu. Ustaz pondok tanya balik, kalau ustaz tahu berapa? Ustaz jabatan agama kata 20 lah. Ustaz pondok kata, astaghfirullahalazim. Tuhan 20 sifat ya. Kalau Tuhan 20 sifat, lemah lah Tuhan. Sebab makhluk saja lebih daripada 20 sifat. Betul tak? Manusia berapa banyak sifat? Panjang, pendek, gemuk, kurus, hitam, putih, tinggi, pendek, macam-macam. Kalau senarai tu siap 200 apa sifat, lebih daripada 20. Takkan kita makhluk sifat banyak, Tuhan 20 je. Nah, ustaz jabatan agama pun garu-garu kepala, dia pula yang buka kopiah. Dah kali dia pun sign, tak apa, lulus lah ustaz. Nah, tu nak kena belajar. Bukan apa guru ngajar masuk gitu je. Tak, kita kena faham, kaji. Sebab tu bila tak faham, tanya, bagi puas. Betul-betul kita faham kemah-kemah. Bila faham, kita tak jadi taklid. Bila tak jadi taklid, kita tak ikut membabi buta. Kan? Orang tu selagi mana dia betul, kita ikut dia. Nah, tapi kalau dia tak betul, kita tak ikut dah. Sebab apa? Sebab kita faham. Ni tak faham. Kan? Mak sabu keluar pati, ikut gak keluar. Boleh sebut dah ni? Boleh. Kita jadi kerajaan kan? Kan? Sebab tak faham, ikut kan? Ikut orang tu gimana ikut. Nah, tengok dulu dia keluar sebab apa? Kenapa? Adakah landasan sekarang ni tak betul? Tak ikut Quran sunnah dah, tak ikut ulama dah, apa sebagainya? Tak. Lepas tu mesti dengan faham. Memang belajar berguru, tapi yang nak diambilnya ilmu guru tu, bukan guru tu. Guru tu tetap manusia, dia boleh berubah. Mungkin hari ni betul, esok tak tahu. Tapi ilmu sentiasa betul, dulu, kini dan selamanya. Kerana ilmu berdiri di atas nas, ilmu berdiri atas kebenaran. Kerana ilmu tu milik Allah. Ada. Baik. Dengan tafsir itu, iaitu 20 sifat. Yang pertama, sifat yang pertama, al-wujud, nama dia al-wujudu, ataupun tak nak alif lam, wujudun, boleh lah kan. Cuma yang kita nak faham, wujud tu sifat bagi Allah. Artinya, ni apa? Nya wujud. Arti wujud itu ada. Arti itu maksudnya terjemah bahasa saja. Dia belum hurai, baru terjemah. Wujud tu bahasa Arab, terjemah dalam bahasa ibunda kita, bahasa Melayu. Wujud tu artinya ada. Cuma sekarang ni perkataan wujud sudah dimelayukan. Asalnya wujud bukan bahasa Melayu, wujud tu bahasa Arab kan? Artinya ada. Okey, yang tu dulu pegang. Kemudian baru dia kata dimaknakan. Baru dia hurai ada tu. Apa makna ada tu? Ada yang macam mana? Dengan tetap benar. Maksudnya adanya Allah Ta'ala itu secara tetap benar, ada pada Allah. Ada pun ada pada kita yang dikatakan wujud. Kita boleh juga kata makhluk ni wujud, tapi makhluk wujud ni tidak tetap benar, tidak tetap. Maksud tidak tetap, maknanya boleh berubah. Hari ni wujud, esok belum tentu wujud. Hari ni ada, esok belum tentu ada. Kan? Ada pun Allah, adanya Allah Ta'ala itu tetap benar, dulu, kini dan selamanya. Bila-bila pun Allah ada. Kita ada ni bukan ada, tapi kita diadakan. Tambah perkataan di kat depan, diadakan. Bila di, maknanya dia bersandar. Macam kita sandar kat tiang lah, contoh lah, bukan kata orang sandar tiang. Nampak? Dia boleh kekal duduk dia tegak tu sebab ada tiang. Cuba tiang tu pergi alih,
Mana? Datang Tok Siap ambil tiang masjid pergi alih. Rebah terus dia. Jatuh. Begitu juga dalam masalah ni, masalah agama ni kita bersandar. Bersandar, kita hidup ni semua bersandar, bergantung kepada Allah. Kalau kita bergantung dan bersandar kepada Allah, Allah itu ada, bukan diadakan. Allah yang kekal, Allah yang kukuh. Maka bila kita sandar pada tempat kukuh, kita takkan rebah. Tapi bila hidup kita bersandar selain daripada Allah, ketahuilah selain daripada Allah itu lemah. Sandar apa? Sandar dengan nasib lagi. Bersandar dengan duit ringgit. Kan? Time ada duit, sadar senyum panjang. Guk PKP. Kerja pun tak ada. Kedai habis semua, orang meniaga pun kena tutup kedai. Boleh senyum ni? Tak boleh dah. Mula menung tengok duit. Allah. Baru nak sebut Allah. Masa duit banyak sebut dia. Duit. Dah tak? Kaya. Bila duit sikit, Allah. Aduh. Itu. Jangan bersandarlah pada duit. Jangan bersandar. Bukan maksud jangan bersandar pada duit kita pergi buang duit kita. Dah. Ada duit tak ada masalah. Tapi jangan bergantung dengan duit. Banyak orang cakap tak ada duit mati oh. Kafir cakap gitu tak apa. Dia kafir. Kita Islam kan. Kita ada Allah. Takut benda. Dia kata betul juga ustaz. Tak ada duit memang mati. Tak, saya tak percaya. Bukti, masa kita keluar perut mak, ada tak duit? Dah kita hidup ke mati? Dia jawab sekali. Masa keluar perut mak, dah ada ke buku akaun? Dah ada tak akaun bank kita? Tak ada. 1 sen pun tak ada milik kita. Saya kata 1 sen. Kain baju pun tak sarung atas badan kita. Keluar dalam keadaan terkontang-kanting bogil. Tak kira siapa-siapa pun. Tok Imam keluar bogil, Tok Siap keluar bogil, Tok Bilal keluar bogil, Ustaz keluar bogil. Agong Sultan keluar bogil, Dana Menteri keluar bogil. Yang berebut Dana Menteri pun keluar bogil juga. Lagi bogil. Nampak? Tak kira siapa-siapa. Nak menunjukkan antumul fuqara'u ilallah. Kamu semua fakir di sisi aku. Walaupun dalam keadaan fakir, siapa yang jamin hidup kita? Allah. Mana ada apa-apa? Allah yang jaga kita. Tak ada duit pun boleh hidup. Masa kecil. Tiba-tiba bila besar, dia tak yakin rezeki kepada Allah, daripada Allah. Tak yakin soal rezeki. Masa dia kecil yakin, keluar perut mak tu tak ada duit apa pun dia boleh hidup. Tiba-tiba bila besar dah tak yakin. Pelik. Patutnya kalau ikut ghalibnya, patut masa kecil lah kurang yakin, dah besar makin yakin. Ni tak terbalik. Sebab apa? Sebab dia lebih nampak dunia daripada Tuhannya. Kabur dengan keindahan duniawi. Jaga, kita jangan jadi begitu. Patah balik kalau dah tersilap. Dengan tetap benar. Dan sungguh, dan wujudnya Allah itu sungguh. Sungguh ni maksudnya bukan palsu, bukan main-main, bukan pinjaman. Adapun wujud kita makhluk tidak sungguh. Maksud tak sungguh, wujud kita hanya pinjaman. Selagi mana Allah pinjamkan wujud, selagi itulah wujud tu kita boleh pakai pada kita. Kita boleh lah kata aku wujud. Tapi aku wujud tu tak sungguh, wujud pinjam saja. Adapun wujud Allah bukan pinjam-pinjam, memang milik Allah tetap. Hakikat, secara hakiki. Allah sebenar-benar ada. Kita sebenar-benar tidak ada. Kita cuma diadakan. Bila diadakan, yang di-act sombong tu kenapa? Barang di ni maknanya barang dipinjam. Barang pinjam, kita nak act kenapa barang pinjam? Betul tak? Macam adalah seorang, katalah contoh, member kita nak pergi umrah atau pergi haji lah. Haji lama sikit, pergi haji. Dia orang kaya, kita biasa je kan. Kita pakai kereta lama je kan. Tekan signal naik wiper. Exhaust ikat dengan dawai, tak apalah. Ada kat kereta daripada orang tak ada kereta. Tapi jiran sebelah tu kereta valve fire. Nak sebut pun payah. Valve fire, mahal lah kereta ni. Ratus ribu. Jadi kawan tu nak pergi buat haji. Dia kata tinggal lama kereta tak berjalan kan. Lepas tu takut pula letak luar gini, takut hilang lah pula.
Tak apalah mat, aku bagi pinjam kat hang, hang pakai. Sementara masa aku tak ada ni, hang nak pakai kereta ni. Betul, hang jagalah elok-elok, buat macam kereta hang sendirilah. Kan? Kawan tu kata buat macam. Dia tak dengar macam tu. Bila kawan dia dah naik flight pergi sana, tengok dia pakai kereta. Padahal dia orang biasa je tadi. Naik Velfire tengok. Beli spek mati hitam tu, yang mata besar. Nampak? Lepas tu pakai kereta, tak pakai kon, buka tingkap. Kalau tuk tingkap, orang tak nampak. Buka tingkap, tangan kat luar. Rajin nak tu bagi salam. Siapa dia jumpa semua dia tegur. Dulu malah bagi salam. Ini, mat, Assalamualaikum. Mat, Assalamualaikum. Dah nak tunjuk. Kawan pun kata, Oi, sejak bila hang pakai kereta ni? Sikit ada bagian. Padahal kereta orang. Dia kata, dia buat act dia. Dia sama kereta ni. Ni semua ni bukan kita punya, Allah punya, pinjam je. Tiba-tiba act la ilaha illallah. Ikut suka saya lah. Nak jadi laki ke nak jadi perempuan, tu badan saya, diri saya. Tokmu kita jawab. Bukan hang punya, Allah yang punya. Pinjaman sahaja. Pergi pandai-pandai tukar. Dia kata, ini dakwah barat bawa sekarang. Dia fahamkan dalam mentaliti masyarakat kita, khususnya umat Islam, pegang bahawa hak kebebasan bersuara, hak kebebasan setiap manusia. Maknanya manusia boleh sukati nak buat apa. Kalau benda ni diagung-agungkan, geng sekular, geng liberal, percayalah esok hak sukati. Orang nak semayang ke tak nak semayang, nak zina ke tak nak zina, nak bogel ke tak nak bogel, tak ada siapa boleh kacau. Jabatan agama jadi hanya pejabat saja, tak boleh buat apa-apa. Sebab ini hak asasi. Gila tak gila macam ni? Bila hidup tidak berpandukan agama, tak berpandukan nak syariat agama, syariat Islam. Kerah ustaz malam ni. Memang kerah, dah tak ada makan. Gurau ya. Tapi serius. Dan sungguh yang wajib bagi zat Allah Ta'ala. Okey? Jadi wajib bagi zat Allah Ta'ala yang tiada dikerenakan dengan suatu kerana. Maknanya wujud ni tak ada pergantungan lain, tak ada sebab lain. Wujud ni hanya bergantung pada diri Allah. Selagi mana diri Allah ada, selagi itulah ada sifat wujud bagi Allah. Ulama sebut selagi gitulah, tapi mustahil diri Allah tu tak ada. Diri Allah sentiasa ada. Bila sentiasa ada, maka sifat wujud pun sentiasa ada pada Allah Ta'ala. Itu maksud dia. Maka wujud itu di sisi Imam Fakhrul Razi. Bukan Ustaz Fakhrul Razi, Imam Fakhrul Razi. Maka wujud itu di sisi Imam Fakhrul Razi dan Imam Abu Mansur Al-Maturidi bukan ia ain maujud dan bukan lain daripada ain maujud. Maka atas kaul ini adalah wujud itu haliyah yang menepati antara ada dengan tiada. Yang ni khilaf. Tak apalah, dia terang, kita bacalah. Ni khilaf di kalangan ulama tauhid. Antaranya pandangan Imam Fakhrul Razi dengan Imam Abu Mansur Al-Maturidi kata wujud ni bukan sifat, tetapi wujud tu makna kata ada pada Allah. Allah tu wujud. Gitu dia berkhilaf tentang masalah nak kata sifat ke tak sifat, tapi pemahaman hakikat sama. Yang ni kadang-kadang jadi jenuh, bertelagah. Kadang-kadang geng pondok pegang sifat 20. Geng-geng ngaji universiti college, kadang-kadang dia orang kat sana mengaji tauhid 3 serangkai, uluhiyah, rububiyah, asma' wa sifat. Gaduh, siap ajak debat. Saya tanya Tok Guru Siddiq, Tok Guru kami lah, Tok Guru kita lah. Kata Tok Guru, tak kiralah apa nama pun, mana tahu esok orang keluar kaedah lain pula. Asalkan hakikatnya menyampaikan kepada makrifah kepada Allah, mengenal Allah yang sebenar, tak ada masalah, boh nama apa pun. Boleh jadi sifat 20 cara lama, cara orang dulu-dulu lagi. Yang 3 serangkai ni mungkin cara baru. Tapi nak kata siapa salah, tak ada siapa salah. Asalkan dia punya huraian mesti betul, syarahnya mesti betul, jangan menyimpang. Kalau semuanya betul, macam nak pergi masjid ni lah, bukan satu jalan je boleh pergi masjid ni. Kat simpang tu saja ada 2 gini kan, cabang. Dua-dua boleh sampai Masjid Lama Taiping. Kalau kau nak ikut Kemunting pun boleh sampai lagi, pusing ikut zoo, patah balik. Cuma bengong lah ikut jalan jauh. Tapi nak ceritanya boleh sampai. Begitu juga jalan mengenal Allah tu ada banyak jalan, asalkan jalan tu sampai.
Ini ambil jalan yang tak sampai, itu memang tak akan sampai. Nak pergi Kuala Lumpur, naik bas Pulau Pinang, pegang tasbih, zikir Kuala Lumpur, KL. Sampai tak? KL. Dia naik bas Pulau Pinang, mana sampai? Sebab jalan tak betul. Walaupun jalan berlain-lain, tapi kalau jalannya betul, tak ada masalah. Jadi kita berlapang dada. Jangan terlampau jumud ataupun terlampau taksub. Sebab tu penting kepada pemahaman. Sebenarnya ulama dulu pun ada berkhilaf-khilaf, tapi tak sampai bergaduh-gaduh. Itu semua permasalahan ilmiah sahaja. Jadi macam inilah. Syekh ni kata sifat wujud tu adalah haliyah. Haliyah tu maksudnya keadaan. Wujud tu bukan sifat, tapi disebut sebagai keadaan. Keadaan yang nak menyatakan bahawa Allah tu ada. Tapi kalau kita terang sifat pun maksud tu juga sama je. Cuma perbahasan dari sudut perkataan ataupun dia punya term-term dia tu saja. Tak ada masalah. Tetapi pada pendapatan Imam Abu Hasan Al-Asy'ari, wujud itu ainul mawjud, yakni wujud itulah zat mawjud, kerana tidak disebutkan wujud melainkan kepada zat. Kalau menurut pandangan Imam Abu Hasan Al-Asy'ari pula, wujud itulah yang duduk pada zat, yang duduk pada mawjudnya. Sama juga sebenarnya kalau ikut ke hakikat pun lah kali sama juga makna dia. Cuma bicaranya yang satu ulama sebut ain mawjud, satu lagi ulama kata haliyah, gitu je. Beza dari sudut perbahasan perkataan sahaja. Dia punya term-term kalimah. Adapun maknanya nak mengatakan Tuhan tu wujud. Kita hurai ke orang awam atau orang baru muallah baru masuk Islam, cerita bab wujud ni, pendapat satu kata haliyah, satu pendapat kata maujud ain. Lain kali dia pening, lain kali dia tanya, wujud ke tak wujud? Jadi tak payah memberat-beratkan. Ini orang tinggi-tinggi, ulama tinggi-tinggi lah tahap dia. Sebab itulah Syekh Wan Ahmad bin Muhammad Zain Al-Fatani. Bukan calang-calang orang. Syekh Wan Ahmad bin Muhammad Zain Al-Fatani, guru kepada Tok Kenali. Tok Kenali pun kita rasa hebat dah. Tok Kenali, guru dia nama Syekh Wan Ahmad bin Muhammad Zain Al-Fatani, pengarang kitab Faridatul Faraid. Dia punya hebat sampai satu dunia Arab semua kenal dia. Padahal zaman tu belum ada WhatsApp, belum ada Facebook, tak ada viral ni, tak ada. Tapi nama dia tersohor di tanah Arab kerana orang sebut orang yang sangat alim. Dia duduk sini Patani, dia orang Melayu macam kita, Syekh Wan Ahmad kan. Sekali tu di Mesir, negeri yang penuh dengan ilmu ni, ulama-ulama berhimpun dan jemput Syekh Wan Ahmad kerana nak bersoal jawab, nak menguji tahap keilmuan Syekh Wan Ahmad, kerana rata orang duk sebut kehebatan dia. Jadi nak test, jemput Syekh Wan Ahmad, pakai surat jemput. Jadi Syekh Wan Ahmad nak pergi, dia tak nak pergi seorang. Dia bawa anak murid yang paling rapat, anak murid kanan. Anak murid kanan dia waktu tu Tok Kenali. Jom ajak dia pergi sekali. Pergi, Tok Kenali cerita dalam manakib dia. Dia kata berlangsungnya soal jawab antara guruku dengan syekh-syekh di Mesir berlangsung selama 3 hari 3 malam, siang dan malam. Siang pun tanya, malam pun tanya, dalam majlis. Ditanya pula ramai ulama, tanya Syekh Wan Ahmad seorang. Sembang 3 hari 3 malam berturut-turut, dia kata. Tetapi hari pertama aku faham apa yang ditanya oleh syekh-syekh Mesir, dan aku faham juga apa yang dijawab oleh guruku Syekh Wan Ahmad. Tapi bila masuk hari kedua dan hari ketiga, aku tak faham dah apa yang Syekh Mesir tanya. Lagilah aku tak faham bila guruku jawab. Nampak? Dia pun tak faham. Tu Tok Kenali dah, kita Tok tak kenali ni. Kalau pergi hari pertama jam lah. Nak ceritanya tinggi tahap ilmu-ilmu alim-alim ulama. Supaya apa? Saya cerita ni supaya kita pandang ulama kita hebat, ulama kita tinggi. Jangan kita sangka ulama sama taraf dengan kita. Tiru gaya pakaian memang kita boleh tiru. Tengok tok guru berjanggut, kita pun berjanggut. Tok guru ikat seban, kita pun ikat seban. Tok guru berjubah, kita pun berjubah. Tak salah, silakan ikut alim ulama pakai sunnah. Tapi jangan kita faham ilmu kita sama taraf dengan ilmu tok guru. Kita tok garu, tak apa. Tapi kita ikut dia. Tapi jangan. Ini kadang-kadang ada bila tak kena,
Aku tak setuju dengan pandangan Tok Guru. Cik, tanya hang Tok Guru mana? Nampak? Oh, pandai. Aku tak sependapat dengan Syekh ni. Oh. Nah, dengan Syekh Ibn Hajar ni aku tak sependapat. Mu Syekh benda. Ada zaman lah ni baru ambil PhD dah meletakkan sama taraf dengan Imam Syafi'i. Dia buat persoalan, buat satu majlis. Dia buat tajuk dia, kenapa kita perlu bermazhab. Dia ajak orang supaya tinggalkan mazhab. Ni apa benda ni? Mu ingat mu sama taraf ke dengan Imam Syafi'i, Imam Hanbali, Imam Hanafi, Imam Maliki? Ingat nak boleh dapat title imam kalau imam masjid semayang tu tak apalah. Nampak? Boleh elang tiap-tiap bulan. Ni imam ilmu bukan macam tu. Imam ni sekurang-kurang confirm ayat Quran memang kena hafal. Bukan ayatnya saja, dengan tafsirnya sekali. Lepas tu sekurang-kurang 300,000 hadis dalam kepala beserta dengan sanad. Bukan ayatnya saja, bukan matannya saja, sanadnya sekali. An tu dalam kepala. Baru boleh dapat title imam dalam bab ilmu. Sebab tu zaman lah tak banyak yang ada title imam. Paling kuat syekh. Imam dengan syekh, tinggi imam ni. Kan? Sekarang ni orang berlumba bahagian akademik lah, doktor, profesor. Itu lagi bawah sebenarnya. Atas ni imam ni. Imam besar. Orang menjadi rujukan alim-alim ulama semua. Tu. Imam Abu Hasan Asy'ari, wujud itu ain dan ma'ud. Okey, dah selesai. Barang diingat tentang percayakan wujud Tuhan. Betul tak? Barang diingat tentang percayakan wujud Tuhan, Tuhan itu ada. Maksudnya sini yang huraian tadi terlampau detail, tapi bagi orang awam yang penting kita nak kena tahu bahawa kita pegang Tuhan itu ada wujud. Itu pun tak apa dah. Tak payah bergaduh pasal ain maujud apa. Itu geng-geng yang hebat-hebat, tinggi-tinggi tak apalah. Macam kita lah, kita ngaji sekolah dengan SPM pun tak lepas ke apa. Kita boleh bahagian tambah tolak gitu dah lah. Kira okey, tu darab. Tak ada kena tipu masa pergi jual beli. Tapi kalau sembang dengan geng-geng profesor matematik dekat kolej tu, kat universiti tu, sampai tengah pun tak ada rambut dah tu, nak kuat kajian dia tu, itu tak sembang tambah tolak dah. Dia sembang kuasa 2, punca kuasa. Rupanya calculation pun pusing sana. Kita ingat dia lukis, rupanya kira. Bentuk apa ni? Bentuk bunga ke apa? Nak kata kita pun tak faham. Macam tu lah juga. Tapi itu ilmu duniawi. Ni ilmu agama. Syekh-syekh dia bicara dalam-dalam. Kita pun tak sampai nak ke tahap tu. Kita duduk bawah, pegang Tuhan ada jadi. Itu pun jadilah. Bukan sahaja di sisi agama Islam, bahkan semua agama. Satu kita kena faham lah. Mengatakan Tuhan wujud, Tuhan ada tu bukan hanya untuk Islam saja, tapi adanya Tuhan tu semua agama. Dan kita kena pegang Tuhan semua sekali Allah. Tuhan Acong Allah, Tuhan Mutusami Allah, Tuhan Lingguang Eng Allah. Tak kira siapa-siapa. Hari ni punya pahaman dia pun nak bawa, ni sekular liberal ni, dia nak bawa Tuhan orang Islam Allah, Tuhan Kristian Jesus, Tuhan Buddha dewa, Tuhan Hindu dewa. Dia tanamkan begitu. Jadi akhirnya kita telah mensyirikkan Allah tanpa kita sedar. Sebab kita masuk dalam kepala bahawa Allah saja Tuhan orang Islam, yang lain tu Tuhan depa. Maknanya kita seolah-olah mewujudkan Tuhan-Tuhan tu. Padahal Tuhan tu tak ada. La ilah, tak ada Tuhan illallah, hanya Allah sebagai Tuhan. Bila hanya Allah sebagai Tuhan, Kristian ke, Hindu ke, Buddha ke, Tuhannya hakikatnya Allah semata-mata. Kena pegang kemah-kemah gitu. Tu. Jadi bila kita faham, ada kawan kita yang bukan Islam, Cina kafir pula, dia biasa kawan dengan Melayu. Kita ajak makan sekali. Pas makan dia sendawa, dia sebut alhamdulillah gitu. Orang tak faham, dia kata, "Hei, Chang, tak boleh sebut itu orang Islam punya. You sebut lain. Toceh-toceh ke apa ke? Itu you punya." Nampak? Ini orang Islam punya alhamdulillah. Itu tak ngaji tu. Nampak? Cik silap Acong tu syarah dia balik. Tuhan Acong siapa? Allah. Dah dia sebut alhamdulillah boleh tak? Dia puji Allah boleh tak?
Boleh sebab tu Tuhan dia. Cuma masalah kita dengan dia, kita beriman kepada Allah, kita yakin pada Allah, dia tak yakin. Tapi hakikat Tuhan dia siapa? Allah. Tu. Kan? Betul jangan kita duk pegang untuk orang Islam saja Allah. Yang lain ni tak. Jangan macam tu. Cumanya persoalan memakai kalimah Allah di dalam Bible kita larang. Kenapa larang? Kerana kenyataan dalam Bible itu tidak betul. Adapun kalau perkataan Allah diguna di dalam Injil yang sebenar, asal Bible kan Injil. Boleh tak? Boleh, sebab Injil kitab yang benar. Bible sudah dipesong. Bila pesong bubuh Allah, maknanya mu pesongkan Allah juga. Tak betul, sebab tu kita larang. Dia gitu. Bunyi dah. Kena berhenti kan? Sikit lagi boleh? Ikut sangat peraturan. Sikit lagi. Nak habiskan ni. Sikit je. Di sisi agama Islam, bahkan semua agama dalam dunia ini mengatakan Tuhan itu ada. Ada memang semua pun kata Tuhan itu ada, melainkan golongan etis. Ni golongan apa nama tu? Tak percaya Tuhan ni. Golongan bintang 3 tu apa? Komunis. Geng komunis ni tak percaya Tuhan. Bagaimana firman Tuhan? Allah sebut wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard la yaquluna Allah. Seperti mana ayat ni, surah Luqman ayat 25. Artinya wala in, dan jika, wa tu dan, la in tu jika, dan jika, la tu sesungguhnya, in tu jika, dan sesungguhnya jika sa'altahum, sa'al tu soal, tanya, sa'altahum, kamu tanya kepada mereka, man, siapa, khalaqa, cipta, as-samawat, langit, wal arda, bumi, lam tu maknanya lam taukid, sungguh mereka akan jawab. Yaqulu tu maknanya mereka jawab. Dua kali taukid Allah letak kat situ, lam taukid, nun pun taukid, maknanya sungguh mereka akan jawab Allah. Maknanya ayat ni sebut, kalau kamu tanya kepada puak-puak kafir, siapa cipta langit dan bumi, sungguh mereka akan kata Allah. Semua akan kata Allah. Kan? Ayat ni cerita tentang zaman kafir Quraisy dulu. Abu Jahal, Abu Lahab, kalau Nabi tanya dia siapa cipta langit bumi, Abu Jahal, Abu Lahab jawab Allah. Dan waktu tu mereka memang tahu dah Allah. Sebab tu tak pelik kalau kita tengok nama ayah kepada Nabi kita Muhammad bin Abdullah. Abdullah makna apa? Hamba Allah. Sedangkan waktu tu Nabi pun belum lahir ni. Belum, Islam pun belum datang. Maknanya sebelum kedatangan Islam pun mereka sudah tahu tentang Allah. Cuma yang jadi kafir tu sebab apa? Sebab mereka mempersekutukan Allah. Maksud mempersekutukan Allah, mereka pegang Allah Tuhan, tapi dalam masa yang sama Al-Lata pun Tuhan, Al-Uzza pun Tuhan. Maknanya ada yang lain. Dan penyakit ni berjangkit lebih bahaya daripada corona lagi. Penyakit tu merebak sampai ke zaman kita hari ini. Kita banyaknya semayang, sujud, memang betul kita kata Allah Tuhan, tapi dalam masa yang sama kita letakkan Allah sama berat dengan duit kita, pangkat kita. Maka di situ jadi berhala-berhala dalam mempersekutukan Allah. Takut mati dalam keadaan syirik. Na'udzubillah. Lepas tu jaga-jaga. Allah segala-galanya atas sekali. Yang lain tu boleh kita kata penting, tapi tidak sepenting Tuhan tu. Allah lebih penting dari segala-galanya. Yang lain tu penting-penting sikit-sikit itu sudah. Jaga-jaga. Jangan buat sama berat. Sama berat jadi syirik. Macam puak-puak kafir Quraisy dulu. Bukan mereka tak ni, mereka bertuhankan Allah juga, tapi dalam sama Tuhan yang lain pun ikut juga. Tu jadi kafir, syirik. Dan jika kamu tanya orang-orang kafir itu, siapa yang menjadikan langit dan bumi, nescaya berkata mereka itu Allah yang menjadikan. Kan? Walaupun mereka jawab Allah, tapi dalam yang sama mereka mempersekutukan Allah. Itu kita tak nak. Walaupun kita jawab Allah jadi langit bumi, tapi bila dalam soal rezeki, kita nampak makhluk bagi rezeki. Nampak? Kata JKK bagi rezeki. Cium sampai ke ni, ke lutut pun cium. Dapat duit bantuan seronok sangat. Dia nampak Allah bagi rezeki, boleh sihat. Ada orang duit banyak tapi sakit. Kita walaupun duit tak banyak tapi sihat, boleh datang masjid. Itu rezeki tu. Sihat mana boleh beli, boleh pergi kedai, masuk Tesco bawa troli, kan? Pusing-pusing pekerja Tesco tanya, "Bang, cari apa?" Dia tadi tengok undang-manding tak nak cari ni apa sihat.
Ada jual sihat. Sekilo pun jadilah sihat. Nampak? Pekerja tu pun tengok atas bawah dia kata, abang tak sihat ni. Mana boleh sihat? Allah bagi. Lepas tu nampak sihat lebih besar daripada duit. Macam orang tengah lelah, semput. Tengah semput gitu, kan? Kita cerita bab dunia kat dia, dia layan tak? Dia tengah semput. Napas kata, oksigen, napas, dia jerit. Tak ni, napas susah nak masuk. Kita pun bisik kat telinga dengan kata kerajaan nak bagi 10,000 ni. Nah, makin kuat. Nah ni, sebab yang dia nak tu napas. Sebab napas tak ada siapa boleh bagi melainkan Tuhan. Kita pandang itu, kan? Jadi biar nampak Allah bagi kat kita lebih banyak daripada yang lain-lain ni. Maka lebih layak lagi kita bersyukur pada Allah lebih tinggi daripada yang lain-lain. Lain-lain ni lebih kurang sudahlah, kan? Allah tu. Jadi itu dia. Jadi untuk malam ni sifat wujud. Nanti insya-Allah kuliah yang akan datang kita sambung sifat yang kedua, al-qidam. Jadi cukup sekadar tu dulu pada malam ni. Moga dengan izin Allah kita dapat bertemu pada kuliah yang seterusnya. Jadi macam biasa di luar sana ada produk perniagaan untuk menampung sekolah pondok dan juga tahfiz kami. Maklumlah masa PKP semua guru termasuk tu guru, Ana sekali, semua ustaz-ustaz lain pun jam ambil lah, semua duduk kat pondok je lah, kan? Jadi dana sekolah sedikit berkurangan lah. Tapi Alhamdulillah boleh hidup lagi, boleh, tak ada masalah. Cumanya sedikit kurang lah. Kena pula baru-baru ni bil elektrik melambung tinggi. Saya pun pelik tak tahu kenapa, kan? Yang masjid pondok kena kat 8,000, tahfiz kena kat 2,000. Biasanya bil kami tu dalam 400 itu tengok sampai 2,000. Allah, kan? Tapi nak macam mana tak apalah. Dia kata ni sebab kira 3 bulan straight. Kita pun pening ikutlah macam mana pun, kan? Tak nak bayar, pakai lilin dah pula kan. Nampak bayar dah juga, kan? Tapi sikit banyak lah. Jadi tuan-tuan membeli sambil menderma, insya-Allah. Pakat-pakat kita bantu kerja-kerja Islam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma taqabbal minna salatana wa du'aana innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ja'al dinana dinan nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa islamana islamal muslimin wa imanana imanal mu'minin wa salatana salatal khashiin wa a'malana a'malas salihin wa niyatana niyatal mukhlisin wa dhunubana ya Allah dhunubal mustaghfirin wa hayatana hayatal ulama wa mautana bi mauti syuhada wa dikinal jannata ma'al anbiya alaihimus salatu wassalam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar wa qina azabannar wa qina azabannar. Wassallallahu ala khairi khalqihi sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum. Takbir. Allah.